perkahwinan campur antara orang Islam dengan non-Muslim. Boleh ke tidak? Dari sudut perundangan, kita jelaskan ni sebab saya pun background saya syariah undang-undang. Pernah juga dibahaskan oleh pensyarah-pensyarah, sebenarnya memang tak boleh. Dari segi perundangan tak boleh. Syariah itu sendiri adalah hukum hakam daripada Allah, undang-undang daripada Allah. Bila syariah undang-undang kata tak boleh, maksudnya dalam fiqh pun tak boleh. Diharamkan. Okay, kalau dalam ayat Al-Quran tu dia ada sebut kahwin dengan ahli kitab kan? Ahli kitab tu dah tak ada dah sekarang. Sekarang tak ada dah. Itu zaman dahulu sahaja. Itu penjelasan lain dah tu. Kalau zaman sekarang, kahwin campur ni tidak dibolehkan, diharamkan sama ada dari segi agama maupun undang-undang Malaysia. Berlaku, memang berlaku, tetapi mereka ini tidak mendaftarkan perkahwinan. Kahwin secara sembunyi-sembunyi lah, secara haram. Tapi dia punya kesan tu banyak sebenarnya. Janganlah buat seperti itu. Anak yang lahir tu nanti dia jadi tak sah taraf. Bila anak tak sah taraf, dia susah nak dapat harta setelah mak ayah meninggal. Jadi dari segi pendidikan dia pun nanti kan bermasalah. Ni bapak dia ke? Kan nak daftar anak dengan JPN kan, pun akan ada masalah. Kalau di Indonesia, kita selalu dengar, Indonesia boleh je kahwin campur. Itu pun sebenarnya saya dah buat bacaan sendiri, dah buat kajian. Kami disuruh buat kajian dulu masa di universiti. Kahwin campur di Indonesia pun dari segi perundangan sebenarnya tidak dibenarkan. Apa yang mereka buat, mereka keluar negara, kahwin di luar negara, non-Muslim dengan Muslim. Dah kahwin di luar negara, balik Indonesia, daftar kahwin. Dah jadi satu isu. Okay? Tapi daftar perkahwinan kalau di Malaysia ni dia mesti kedua-duanya Islam. Satu kalau mu'alaf pun lepas dia masuk Islam tu dia kena ada kad Islam. Okay? Dalam IC mesti tertera status Islam. Jadi barulah setelah itu barulah boleh daftar pengislaman. Jadi kahwin campur sama ada dari segi hukum ataupun perundangan tak ada boleh lah, jangan dibuat. Okay? Tapi maksudnya kalau dia kahwin dekat luar negara, dia bawa balik masuk tu, dia macam mana boleh terima pula pendaftaran kahwin tu? Kalau Indonesia saya tak ada data dia, tapi kalau Malaysia sepanjang pengetahuan saya, bila dia berkahwin luar negara pun dia balik Malaysia, dia perlu daftar perkahwinan. Kalau nak daftar perkahwinan, syarat dia mesti kedua-duanya Islam. Bila salah seorang yang bukan Islam, itu yang tak boleh didaftarkan. Dia tidak memenuhi syarat prosedur daftar perkahwinan yang telah ditetapkan. Mesti dua-dua Islam. Kalau tak boleh daftar. Bila tak boleh daftar, teruskan juga seperti itu, maka lahirlah anak tak sah sara. Macam mana penyelesaiannya? Yang non-Muslim ni, dia mestilah menukar agamanya, memeluk Islam lah kepada Islam. Barulah kita boleh daftar perkahwinan mereka. Siapakah ahli kitab yang dimaksudkan dalam Al-Quran? Jadi mufti pun dah jawab, Al-Kahfi 484. Disebut bahawa ahli kitab dalam Quran yang secara jelasnya merujuk kepada mereka yang beragama Yahudi dan Nasrani. Kristian lah yang berpegang kepada Taurat dan Injil. Dan maklum, kitab Injil zaman sekarang diakui sendiri oleh ulama-ulama Kristian bahawa kitab tersebut memang telah diubah oleh manusia. Dia tidak seperti Al-Quran. Al-Quran terjaga sehingga kini tidak diubah oleh mana-mana tangan.